Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan mudah-mudahan para pelajar sekalian berada di dalam keadaan yang sihat walafiat. Eh, Dan ini merupakan video tutorial saya yang pertama. Jadi video yang berkaitan dengan masyarakat majmuk. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini sedikit sebanyak dapat membantu para pelajar sekalian untuk memahami tentang subjek pengajian Malaysia, terutamanya untuk unit yang pertama ni berkaitan dengan masyarakat Malaysia. Okey. Jadi subjek pengajian Malaysia ni satu subjek yang wajib yang wajib untuk pelajar-pelajar di IKM. So jadi besarlah harapan saya supaya dengan adanya video ni dapat membantu para pelajar untuk mengetahui dan juga mendalami tentang masyarakat di Malaysia. Jadi dalam unit yang pertama ini, antara topik-topik yang menjadi perbincangan kita adalah berkaitan dengan definisi masyarakat majmuk, dan yang sebenarnya kita juga akan membincangkan tentang faktor-faktor pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Maksudnya kita nak melihat bagaimana masyarakat majmuk itu boleh wujud di Malaysia. Kemudian kita juga akan membincangkan topik berkaitan dengan budaya, definisi budaya dan jenis-jenis kebudayaan. Maksudnya kita nak melihat budaya-budaya kaum-kaum yang ada di Malaysia. Okey. Yang seterusnya, okey. So slide kita yang seterusnya adalah melihat tentang definisi. Apakah itu masyarakat majmuk? Jadi secara umumnya saya boleh katakan bahawa kita ni semua pernah dengar perkataan masyarakat majmuk. Tapi kadang-kadang kita sendiri tak dapat nak mentarifkan apakah itu masyarakat majmuk. Jadi masyarakat majmuk ni dia merupakan uh, satu suasana di mana adanya kepelbagaian bangsa dalam sesebuah negara. So kalau kata kita merujuk Malaysia, kenapa Malaysia dikatakan masyarakat majmuk? Sebab kita ada kepelbagaian bangsa. Maksudnya sini merujuk kaum-kaum yang pelbagai yang ada di Malaysia. Kita ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Jadi konsep ni sebenarnya diperkenalkan oleh J.S. Fanivel, di mana J.S. Fanivel ni dia menyatakan bahawa sesebuah masyarakat di dalam negara itu dianggap sebagai majmuk apabila wujudnya pelbagai bangsa ataupun pelbagai kaum, dan kaum-kaum yang ada itu mempunyai identiti yang berbeza. Identiti dari segi apa? Dari segi kebudayaan, dari segi agama, dari segi bahasa dan juga dari segi adat resam. So kalau kita melihat situasi di Malaysia, so memang kita masyarakat majmuk. Kenapa? Sebab setiap kaum mempunyai kebudayaan, setiap kaum mempunyai agama, setiap kaum mempunyai bahasa, setiap kaum juga mempunyai adat resam yang tersendiri. Okey. Yang seterusnya ialah bersatu tetapi tidak bergabung. Maksudnya kat sini, kita hidup dalam sebuah negara, tapi realitinya kita tidak bergabung. Maksudnya setiap kaum itu mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Okey, so kita lihat siapakah J.S. Fanivel ni. Jadi tadi saya dah terangkan sikit. Jadi J.S. Fanivel ni dia adalah merupakan okey, J.S. Fanivel ni dia adalah merupakan seorang tokoh antropologi. Maksudnya tokoh yang mengkaji tentang masyarakat. Jadi beliaulah individu yang bertanggungjawab memperkenalkan konsep masyarakat majmuk. Bagaimana konsep ni boleh terhasil? Okay, konsep ini terhasil apabila beliau melakukan kajian di dua buah negara, iaitu yang pertama di Indonesia, yang kedua di Burma. Jadi hasil kajian yang dia buat, maka dia menyenaraikan beberapa ciri untuk menggambarkan masyarakat majmuk. Okay. So sekarang kita lihat kepada ciri-ciri yang dinyatakan oleh J.S. Fanivel. Ciri yang pertama ialah dikata pelbagai jenis manusia. So sekiranya kita bincangkan tentang masyarakat majmuk ni,
Mungkin kalau saya menceritakan situasi di Burma ataupun situasi di Indonesia, mungkin kita tak dapat memahami tentang konsep masyarakat majmuk ni. Jadi bila saya cerita tentang ciri-ciri ni, saya cuba kaitkan dengan situasi di Malaysia. Tapi kena faham lah, konsep ni terhasil apabila J.S. Vanderbilt buat kajian di Indonesia dan juga di Burma. Bukan di Malaysia Cuma nak memudahkan awak punya faham. Jadi saya kaitkan ciri-ciri ni dengan situasi yang berlaku di Malaysia. Yang pertama ialah pelbagai jenis manusia. So kalau kata kita lihat di Malaysia, kita ada pelbagai jenis kaum. Kita ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, kita ada etnik Bajau, etnik Kadazan. So itu menggambarkan kepada kepelbagaian jenis manusia. So itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, menurut J.S. Vanderbilt, dia kata apa? Bercampur tetapi tidak bersatu. Okey, bercampur tetapi tidak bersatu ni maksud yang cuba disampaikan oleh J.S. Vanderbilt ni, masyarakat dalam sebuah negara itu dia bergaul. So macam kita berkawan dengan kawan-kawan daripada etnik lain, kita bergaul dengan individu daripada etnik lain. So maksudnya kita bercampur, tetapi realitinya kita ni tidaklah dikatakan bersatu yang sebenar-benarnya. Maksudnya kalau kata si A ni dikatakan dia Melayu, so dia tetap dengan identiti sebagai Melayu. Kalau si B ni dikatakan Cina, dia tetap dengan identiti sebagai orang Cina. So itu yang dikatakan bercampur tetapi tidak bersatu. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ialah berdekatan tetapi berpisah. Okey, macam mana dikatakan berdekatan tetapi berpisah? Realiti kita hidup dalam sebuah negara. Itu yang dikatakan berdekatan. Tetapi bila kita melihat lebih dalam, setiap kaum dia akan tinggal di kelompok masing-masing. Contoh kalau kata kita lihat pada awal Malaysia, tanah Melayu merdeka ataupun pada awal pembentukan Malaysia, kita boleh nampak bahawa di kawasan kampung didiami oleh orang Melayu. Di kawasan perlumbungan biji ataupun di kawasan pekan sikit didiami oleh orang Cina. So itu yang dimaksudkan, kita ni hidup berdekatan tetapi realitinya kita terpisah dengan kelompok ataupun kawasan penempatan yang berbeza-beza. Okey, yang keempat. Yang keempat adalah pegangan berbeza. Maksud pegangan berbeza ni apa dia? So setiap kaum yang ada di Malaysia, kita mengamalkan dan mengekalkan identiti masing-masing. Contoh, kalau kita bincangkan tentang orang Melayu, pegangan dia apa? Okay, dia mengamalkan adat istiadat Melayu, dia mengamalkan cara hidup sebagai orang Melayu, dia berpegang kepada Islam. Dan kalau kita tengok masyarakat yang satu lagi, contoh kita ambil masyarakat India. So pegangan dia apa? Dia mengamalkan budaya dia sebagai orang India. Dia mengamalkan cara hidup sebagai orang India. Dia berpegang kepada agama Hindu. So itu yang dikatakan sebagai pegangan berbeza. Yang kelima ialah bergaul tetapi tidak bercantum. Maksudnya ada perhubungan, ada komunikasi secara sosial. Okay? Contoh kita pergi ke kedai A. Kedai A ni kita katalah kedai seorang Cina. So kita pergi kedai dia, kita berurus niaga dengan dia. Tetapi realiti dia, hubungan kita hanyalah sekadar dalam konteks perniagaan ataupun dalam konteks ekonomi. Tak lebih daripada itu. Itu yang dimaksudkan sebagai bergaul tetapi tidak bercantum. Kemudian yang keenam ialah pengasingan pekerjaan mengikut kaum. So situasi yang keenam ni kita dapat lihat lebih jelas pada masa tanah Melayu dijajah dan pada peringkat awal tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Kenapa kita boleh nampak benda ni? Okey. So kalau kata kita pernah belajar sejarah, kita dapat melihat bahawa dalam bab pekerjaan, bila kata kita sebut orang Melayu, kita akan kaitkan orang Melayu ni dia akan bekerja di sektor-sektor tradisional. Contohnya apa? Sektor penanaman padi,
Okay. Nelayan, manakala orang Cina dia di sektor perlumbungan biji, orang India di sektor perladangan getah. Itu yang dimaksudkan pengasingan pekerjaan mengikut kaum. Okey. Ini masa saya cakap ni masa zaman penjajahan dan di awal tanah Melayu mencapai kemerdekaan lah. Sekarang ni kita dah tak apa nak nampak lah dalam bab pengasingan pekerjaan ni. Okey, yang seterusnya kita nak melihat tentang faktor-faktor pembentukan masyarakat majmuk. Kita nak melihat bagaimana masyarakat majmuk ni boleh wujud di negara kita, di Malaysia ni. Faktor yang pertama dikaitkan dengan penjajahan British. Okey, kita kena mengakui bahawa tanah Melayu pernah dijajah oleh British. Dan sepanjang penjajahan British tanah Melayu, British memperkenalkan dasar pemerintahan yang dikenali sebagai dasar pecah dan perintah ataupun divide and rule. Jadi dalam dasar pecah dan perintah ni, apa yang British buat? British mengasing-asingkan ataupun memisah-misahkan kaum-kaum ni mengikut kelompok dan juga mengikut pekerjaan masing-masing. Dan sebenarnya dengan cara ni British akan lebih mudah mentadbir tanah Melayu. So jadi dengan pengasingan ini maka kaum-kaum yang ada pada masa tu tidak mempunyai komunikasi ataupun tidak mempunyai perhubungan macam kita hari inilah. Jadi kalau dulu perhubungan mungkin atas dasar bila kata ada kepentingan untuk urus niaga, baru ada perhubungan. Tapi sekarang kita taklah. Kadang-kadang kita sekolah pun di sekolah Tamil atau kita sekolah di sekolah Cina ataupun orang India, orang Cina bersekolah di sekolah kebangsaan. So itu konsep dah bezalah. Cuma yang kita bincangkan ni masyarakat majmuk ni antara penyebab dia adalah dikaitkan dengan penjajahan British. Okey, yang kedua kita nak bincangkan tentang pertumbuhan getah dan juga biji timah. Jadi kedatangan orang Cina dan kedatangan orang India satu ketika dulu semasa zaman penjajahan British, kita kaitkan dengan perkembangan dalam industri getah dan juga industri biji timah. Jadi bila kata industri getah dan biji timah ni berkembang dekat tanah Melayu, maksudnya pada masa tu British memerlukan buruh-buruh untuk bekerja di sektor-sektor getah dan juga biji timah. Jadi British bawa masuk imigran-imigran Cina, imigran-imigran India ke tanah Melayu bagi memenuhi keperluan tenaga buruh. Dan diorang ni ditempatkan di sektor-sektor pekerjaan masing-masing. Maka kita nampak terasinglah kaum-kaum yang ada di tanah Melayu pada masa itu. Yang ketiga adalah dikaitkan dengan kestabilan politik tanah Melayu. Kita harus mengakui bahawa sepanjang pemerintahan British dekat tanah Melayu, politik tanah Melayu boleh dikatakan stabil. Bukanlah saya nak menafikan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tanah Melayu terhadap penjajahan British. Tetapi kita mengambil secara umumnya politik tanah Melayu di bawah pentadbiran British lebih stabil. Jadi bila kata politik stabil, secara tak langsung ini menyebabkan berlakunya pertumbuhan ekonomi. Bila ekonomi berkembang, automatiklah wujudnya peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan ni kalau kita lihat dalam topik ni kita nak bincangkan tentang pekerjaan di sektor perlumbungan biji dan juga di sektor perladangan getah. Sebab dua sektor inilah yang dikuasai oleh imigran Cina dan juga imigran India. Okey, yang seterusnya ialah yang keempat berkaitan dengan kesukaran dan kesengsaraan di negara asal. Okey. Dan kalau kata kita lihat situasi yang berlaku di negara China, situasi yang berlaku di negara India, kesukaran yang mereka alami menyebabkan dia kesengsaraan. Okey, menyebabkan dia orang rasa terhimpit, menyebabkan dia orang rasa tertekan dan dia orang terpaksa untuk berhijrah. Kenapa berhijrah? Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Contohnya kita lihat di negara China. Okey, apa yang berlaku di negara China? Berlakunya pertumbuhan penduduk yang pesat. Maksudnya rakyat dia bertambah ramai dengan pantas. Jadi bila rakyat bertambah ramai, tanah untuk pertanian dah jadi semakin berkurangan. Bila tanah pertanian semakin berkurangan, maksudnya peluang untuk bekerja pun jadi semakin kurang. Jadi ramailah penduduk ataupun masyarakat Cina yang ada pada masa itu di negara China
tidak mempunyai pekerjaan. So bila tak ada kerja, maksudnya kehidupan akan jadi lebih sukar. Okey, manakala di India pula kita lihat kesan daripada penjajahan British di India, British memperkenalkan sistem pemilikan tanah. Maksudnya dekat India ni British wajibkan semua tuan-tuan tanah supaya mendaftarkan tanah dan dia harus pagar kawasan-kawasan tanah. Dan undang-undang yang diperkenalkan oleh pihak British ini sebenarnya memberi tekanan kepada golongan-golongan petani dan menyebabkan ramai golongan petani yang kehilangan tanah. Jadi bila kata tanah diorang hilang, maksudnya peluang pekerjaan untuk mengusahakan pertanian pun semakin berkurangan. Yang ini menyebabkan masyarakat India yang kebanyakannya golongan-golongan petani kehilangan pekerjaan dan mengalami tekanan dalam kehidupan dan terpaksalah cari kaedah yang lain, mencari kehidupan yang lebih baik dan berhijrahlah ke tanah Melayu. Okay. So kena faham lah, orang Cina dengan orang India ni yang datang ni bukanlah berhijrah ke tanah Melayu je. Ada yang pergi ke Eropah, ada yang pergi ke Amerika. Tapi dalam bab ni kita nak membincangkan tentang kedatangan diorang ke tanah Melayu. Okey, yang seterusnya adalah yang kelima, kita nak kaitkan dengan bencana alam. Okey, kita kena faham. Masyarakat dulu, ekonomi utamanya adalah pertanian. So contoh, kalau kata kita lihat pertanian ni bila kata kita tanam padi contohnya kan. Apabila berlaku banjir, apabila berlaku kemarau, apabila berlaku serangan serangga perosok, maka hasil pertanian kita pun boleh dikatakan tak ada lah. Jadi bila kata hasil pertanian pun tak ada, bagaimana kita nak hidup? So ini menyebabkan para petani ni hilang punca pendapatan. So ini menyebabkan golongan-golongan petani ni berhijrah dan dia orang pun datanglah antaranya ke tanah Melayu. Okey, yang keenam lah dikaitkan dengan ketidakstabilan ekonomi dan politik di negara asal. Okay. Dalam bab ni kita nak bincangkan tentang situasi yang berlaku di negara China. Okey. Kita kena lihat sejarah negara China. Pemerintahan terakhir di negara China, pemerintahan beraja ialah pemerintahan dinasti Manchu. Jadi dalam ketika pemerintahan dinasti Manchu ni, pemerintah Manchu ni memperkenalkan cukai yang agak tinggi kepada para petani. Ini menyebabkan petani dia rasa sengsara, dia rasa susah dengan cukai yang diperkenalkan. Jadi akhirnya berlakulah pemberontakan, antaranya pemberontakan Taiping, pemberontakan Boxer, pemberontakan untuk menentang penindasan yang dilakukan oleh dinasti Manchu. Jadi bila berlaku pemberontakan, maksudnya negara pun dalam keadaan yang tak stabil. Negara dalam keadaan kucak-kacir. Bila negara dalam keadaan kucak-kacir, secara automatik pun ekonomi pun akan tergugar. Jadi ini menyebabkan kesengsaraan kepada diorang dan diorang terpaksa mencari alternatif lain ataupun berhijrah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Okey, yang seterusnya ialah kita lihat tentang kaedah yang digunakan oleh kerajaan dalam usaha menyatupadukan masyarakat di Malaysia. So ada 4 kaedah. Yang pertama kita kenali sebagai akulturasi, yang kedua dikenali sebagai difusi, yang ketiga adalah asimilasi, yang keempat adalah integrasi. Okey. Yang pertama kita lihat akulturasi. Akulturasi ni apa? Akulturasi adalah proses penyerapan budaya. Proses penyerapan budaya antara kumpulan minoriti dan kumpulan majoriti. Kalau kita merujuk Malaysia ni, maksudnya kita melihat proses penyerapan budaya antara kaum Cina, kaum India dan juga kaum Melayu. Namun kita kena faham, akulturasi ni tidak melibatkan semua aspek. Okay? Maksudnya bukanlah diorang tu berubah 100% semua, tak. Hanya beberapa perkara saja yang berubah. Contoh, dalam bab akulturasi ni sebagai contoh, dari segi budaya ampau. Dan sebenarnya budaya ampau ni tak pernah wujud pun dalam dalam budaya ataupun kehidupan masyarakat Melayu. Tapi kita
ambil budaya ni daripada masyarakat Cina dan kita cuba implementasikan dalam budaya masyarakat Melayu. So kita tengok sekarang ni, kalau kata hari raya, tak bagi ampau, pakat duk tarik muka kan. Walhal kena ingat dalam budaya Melayu tak ada pun istilah ampau. Biasanya hari raya kita pergi menziarah. Itu saja. Tapi budaya ni kita ambil daripada masyarakat Cina. Tak salah pun sebab ini satu budaya yang baik. Okey. Yang kedua ialah kita ada difusi. Difusi ni adalah proses penyebaran. Okey. Kalau kata akulturasi, penyerapan. Difusi, proses penyebaran unsur-unsur budaya. Okey. Contohlah kita katakan difusi ni, okay, dalam keadaan sekarang, dalam keadaan PKP ni kita ambil normal baru. Contohnya kalau dulu kita boleh bersalam-salaman, sekarang ni tak digalakkan dah bersalam-salaman. Kalau dulu kita boleh duduk dekat-dekat, sekarang ni tak digalakkan duduk dekat-dekat. So itu yang dikatakan antara difusi, iaitu proses penyebaran unsur-unsur budaya. So kita kena terima norma baru ni dalam kehidupan kita untuk situasi yang berlaku sekarang. Sebab kita kena faham difusi ni dia berlaku dalam berbagai cara, antaranya dasar oleh pihak kerajaan. Macam sekarang contoh norma baru ni dasar kerajaan lah. Ataupun kita boleh ambil contoh dalam sistem kad pengenalan. Kerajaan memaksa, kerajaan mewajibkan pada semua warga negara untuk ada kad pengenalan. So itu contoh proses penyebaran unsur-unsur budaya. So jadi dalam konteks masyarakat kita hari ni, kita dah jadi satu kebiasaan lah. Semua warga negara mesti ada IC ataupun kad pengenalan. Okey, yang ketiga ialah kita tengok proses asimilasi. Asimilasi ni apa? Proses percantuman ataupun proses penyatuan di antara individu atau kelompok. Yang ni kita boleh tengok. Contohnya kalau kata kita di Malaysia ni paling mudah kita nak ambil contoh, kita ambil contoh masyarakat Cina di Kelantan lah. Kenapa kita ambil contoh masyarakat Cina di Kelantan? Contoh kita lihat, boleh dikatakan majoriti masyarakat Cina di Kelantan, kalau kata kita dengar dia cakap dalam logat Kelantan, kalau kita tak kenal dia, kita tak tengok muka dia, mungkin kita anggap dia tu orang Melayu Kelantan. Saya bukanlah kata negeri lain tak ada negeri lain pun ada juga yang orang Cina, orang India yang fasih dengan logat-logat tempatan. Tetapi dalam bab ni yang sesuai kita rasakan masyarakat Cina di Kelantan. Sebab boleh kita katakan kesemua masyarakat Cina di Kelantan, dia boleh orang kata menggunakan logat yang baik ataupun dialek yang baik dalam bahasa Kelantan. Okey. Yang seterusnya adalah integrasi. Integrasi adalah proses mewujudkan satu identiti nasional. Okey. Maksudnya kat sini, kerajaan cuba menggabungkan semua budaya-budaya masyarakat yang ada di Malaysia ataupun budaya-budaya kaum yang ada di Malaysia, dan kita cuba membentuk satu identiti yang dikenali sebagai identiti Malaysia. Okey, jadi dalam topik ni saya ambil contoh, kita gunakan konsep rumah terbuka. Maksudnya kalau kata hari raya tu, okey, tak kisahlah sama ada hari raya Aidilfitri, Kongsi Pak Chai, Deepavali, biasanya kita akan amalkan rumah terbuka. Siapa-siapa pun boleh datang, betul tak? So kalau kata kita ada kawan yang beragama Buddha, so time Chinese New Year kita pergi rumah dia. Dan kalau kata kita ketika hari raya, kita jemput dia datang rumah. So itulah konsep yang dikatakan integrasi ataupun konsep rumah terbuka. Okey, yang seterusnya adalah kita lihat subtopik yang kedua, iaitu 1.2, definisi tentang budaya. Okey, budaya ni kalau kita lihat asal perkataan budaya adalah daripada bahasa Sanskrit, iaitu budaya. Di mana budaya ini adalah merupakan kata jamak daripada perkataan asal, iaitu budi, yang membawa maksud budi dan akal. Dan kalau kita lihat secara umumnya, budaya ini adalah sesuatu perkara yang kita anggap sebagai cara hidup yang mana kita warisi daripada satu generasi ke generasi yang lain. Itu dianggap sebagai budaya secara umumnya. Okey, jadi kalau kata kita lihat di Malaysia,
Okay. Jadi kita akan bincangkan beberapa budaya yang ada di Malaysia. Contoh kita akan bincang tentang budaya Melayu, budaya Melayu, budaya Cina, budaya India, budaya Kadazan Dusun dan juga budaya Iban. So kita lihat yang pertama, budaya Melayu. Okay, dalam bab kebudayaan Melayu, yang pertama kita tengok dari segi adat resam. Okay. Dalam topik adat resam ni, kalau kita lihat, orang Melayu dia ada dua adat yang biasa diamalkan. Okay. Yang pertama ialah kita panggil sebagai adat upatih. Okay. Yang mana adat upatih ni dia popular di Negeri Sembilan lah. Dan dalam adat upatih ni kalau kita lihat, dia lebih mengutamakan pewarisan harta kepada anak perempuan. Okay. Manakala yang kedua adalah adat temenggung. Adat temenggung ni diamalkan oleh majoriti negeri di Malaysia, kecuali Negeri Sembilan lah. Yang kedua kita tengok bab perayaan. Okay. Perayaan kalau kita lihat dalam kalangan orang Melayu, kita ada perayaan Aidilfitri, Aidiladha, Nuzul Quran, Maulud Nabi dan juga awal Muharram. Kesenian pula kita tengok, kita adanya wayang kulit contohnya, kita ada makyung, kuda kepang, menora dan juga joget gamelan. Ini contoh kesenian yang ada. Kalau banyak lagi lah kalau kata yang tahu tu bolehlah tambah, tapi ini sekadar untuk pengetahuan, so saya senaraikan yang ni je lah. Dari segi perkahwinan, kita juga ada adat resam yang harus kita amalkan dalam bab perkahwinan. Contohnya apa? Contohnya kita kena merisik dulu, kemudian bertunang, barulah kita boleh bersanding. Tapi dalam situasi masyarakat kita sekarang ni, biasanya merisik dan bertunang ni dia buat sekali kan. Sebab apa? Kita dalam keadaan sekarang ni kita banyak nak menjimatkan masa dan kos. Okey, dari segi pakaian dalam kalangan orang Melayu kita ada pakaian contohnya sarung. Sarung ni apa? Kain batik, kain pelekat. Kita ada baju kebaya, kita juga ada baju riau pahang. Selain daripada tu ada lagi lah baju-baju lain Contoh kita ada baju cekak musang lah. So itu contoh-contoh yang lain. Okey, kita lihat tentang kebudayaan Cina. Dalam kalangan masyarakat Cina, yang pertama kita lihat adat Cina. Cina ni dia ada adat antaranya berkaitan dengan kalender orang Cina. So kalau kita sebagai orang Melayu, kita ada kalender Islam atau kalender Hijrah. Tapi dalam masyarakat orang Cina, dia ada khas kalender orang Cina. Yang mana kalau kata kita lihat dalam kalender orang Cina ni, dia akan setiap tahun dia akan diwakili oleh binatang-binatang tertentu. Okay. Dan seterusnya ialah orang Cina juga dia sangat menginginkan anak lelaki yang pertama. Dia kalau boleh dia nak sangat anak sulung dia tu anak lelaki. Kenapa? Sebab ini dikaitkan dengan kepercayaan diorang dalam bab sekiranya ada kematian lah. Biasanya kematian ni anak lelaki yang akan uruskan. Okay, kemudian yang ketiga, orang Cina dia sangat mementingkan pelajaran. Sebab dalam pegangan masyarakat Cina, semiskin mana seseorang tersebut, dia wajib untuk diberikan pendidikan. Okey. Yang seterusnya dalam bab kebumian, kita lihat dalam kalangan masyarakat orang Cina, seseorang yang berumur 60 tahun dia digalakkan untuk menyertai persatuan, iaitu dengan sebagai persatuan keranda. Kenapa? Sebab dalam masyarakat orang Cina, kepercayaan dia orang bila berlaku kematian, dia melibatkan kos yang tinggi. Jadi sebab itulah bila sampai umur 60 digalakkan untuk masuk persatuan keranda. Okey, kemudian dari segi perayaan, orang Cina ada beberapa perayaan, antaranya Tahun Baru Cina. Adanya Cap Gomeh, perayaan Cimeng dan juga perayaan Hantu Lapar. Ini antara contoh perayaan dalam kalangan orang Cina. Dari segi makanan, orang Cina biasanya dia biasa makan nasi sama macam kita. Tapi dia ada beberapa makanan yang special, contohnya dia ada mi hailam, yong tau fu lah apa semua. Itu sebenarnya merupakan makanan orang Cina. Dari segi pakaian, kalau kita lihat pakaian orang Cina antaranya ialah pakaian sempu dan cheongsam. Biasanya dua-dua pakaian ini dipakai oleh wanita Cina lah. Okey. Seterusnya ialah kita tengok tentang kebudayaan masyarakat India. Dari segi perayaan, kalau kita lihat perayaan dalam kalangan orang India, yang pertama ada apa? Deepavali ataupun dipanggil sebagai Pesta Cahaya. Yang kedua dipanggil Thaipusam. Thaipusam ni biasanya perayaan untuk membayar nazar lah. Biasa yang popular kat Malaysia ni di mana? Di Batu Cave, di Ipoh dan juga di
Penang, 3 tempat. Okey, yang seterusnya ada Tai Ponggel. Tai Ponggel ni adalah perayaan masyarakat yang dikaitkan dengan golongan-golongan petani. Golongan-golongan yang mana diorang ni nak mengucapkan rasa syukur di atas hasil pertanian yang dikurniakan oleh pencipta diorang lah kan, mana dalam konteks kepercayaan masyarakat India. Okey, dari segi makanan ni kalau ikutkan saya tak cerita tak apa kan, sebab duk selalu pergi kedai mamak tahu dah makanan apa yang duk ada. Antaranya ada capati, paratha, puri, maruku. Ini antara contoh makanan masyarakat orang India. Dari segi pakaian, okey. Pakaian pula ada apa? Sari. Sari biasanya dipakai oleh wanita lah. Kemudian yang lelaki dia ada dotis dan juga kurta. Sekarang ni kita orang Melayu pun ada baju Melayu kurta. Okey, seterusnya ialah kita tengok pula tentang masyarakat Sabah. Okey, masyarakat Sabah ni saya ambil contoh masyarakat Kadazan Dusun. Saya tak ambil lah sebab di Sabah Sarawak ni banyak etnik banyak suku-suku dia, tapi kita ambil contoh satu je lah. Okey, Kadazan Dusun. Yang pertama kita tengok dalam bab adat kematian. Okey, jadi dalam situasi berlakunya kematian bagi masyarakat Kadazan Dusun ada beberapa adat yang harus diamalkan. Okay, biasanya bila kata ada berlaku kematian, dia akan melibatkan seluruh masyarakat. Dan antara adat yang pertama yang diamalkan oleh masyarakat Kadazan Dusun ialah unggun api. Maksudnya dia orang nyalakan unggun api dengan matlamat untuk menghalau hantu dan juga roh-roh jahat. Okey, kemudian dalam proses kematian dia ada beberapa konsep yang digunakan. Antaranya konsep mihat. Mihat kalau kata macam kita Islam kita panggil orang kata apa? Kita tak ada lah istilah menangisi mayat kan maksudnya, tapi yalah kita rasa bersedih lah. Kemudian dia ada memujuk. Memujuk ni kalau dalam konsep kita memandikan lah kan? Kita mandikan mayat. Kemudian ada menguman. Menguman ni apa? Menguman ni kita menghiasi, kalau dalam istilah kita sebagai orang Melayu Islam ni, kapan lah, kapan mayat. Kemudian lubung. Lubung ni maksudnya kubur. Ini antara beberapa konsep yang ada dalam masyarakat Kadazan Dusun bila kata berkaitan dengan kematian. Kemudian berkaitan dengan kelahiran pula, ada juga beberapa adat yang diamalkan oleh masyarakat Kadazan Dusun ni. Okay, antaranya ialah bila nak bubuh nama, nak pilih nama, diadakan perbincangan bersama keluarga dan juga jiran-jiran. So nak pilih nama ni. Okay, kemudian adat mintuhun. Adat mintuhun ni apa dia? Adat memijakkan kaki bayi ke tanah. Tapi bagi kita orang Melayu ni, biasanya kita akan bagi manisan kepada bayi yang baru lahir. Contoh kita bagi sikit kurma ke, kita bagi sikit madu. Sekadar orang kata apa? Untuk dirasai oleh bayi tersebut. Tapi bagi masyarakat Kadazan Dusun, dia bagi apa? Dia meletakkan kaki bayi ke tanah. Okey, manakala bagi masyarakat di Sarawak pula, kita ambil contoh masyarakat Iban. Okey, masyarakat Iban dia ada satu adat yang sangat popular pada dalam tradisi dia orang, iaitu adat perburuan kepala. Jadi masyarakat Iban dulu ni dia sukalah buru-buru kepala orang, maksudnya dia pancung kepala orang. Kenapa dia orang buat macam tu? Sebab itu adalah lambang kepahlawanan. Dan itu juga merupakan salah satu adat dia orang untuk ditunjukkan kepada bakal mertua. Jadi nak tunjukkan yang kita ni memang lelaki, kena pancunglah kepala orang. Okey, biasanya adat kelahiran. Okey. Jadi dalam masyarakat Iban, bila kata berlaku kelahiran, dia akan ada adat yang dikenal sebagai ngetuk garam. Ngetuk garam ni apa dia? Memasukkan sedikit garam ke dalam mulut bayi. Okey, bagi ibu dia pula, dia ada satu proses yang dikenal sebagai proses berkindu. Iaitu maksudnya ibu yang baru melahirkan anak, dia kena duduk di depan unggun api selama 41 hari, 41 malam. Okey, yang seterusnya adalah segi kraft tangan. Okay, bagi masyarakat Iban, antara kraft tangan yang diorang hasilkan ialah anyaman, kain selimut dan juga bakul. Ini contoh. Okay, ada lagi lah yang lain. Dari segi kesenian, okay, ada kesenian seperti tarian ngajat, berkuntau, main kericap. Ini contoh-contoh kesenian dalam masyarakat
IBAN. Okey. So jadi itu antara sedikit pencerahan saya tentang unit yang pertama ni, dan mudah-mudahan saya harap dengan pencerahan ini dapatlah sedikit awak memahami tentang masyarakat yang ada di Malaysia. Dan kesimpulannya ialah indahnya Malaysia dengan kepelbagaian budaya yang menarik dan unik. Jadi sayangi dan hormati setiap budaya masyarakat Malaysia agar negara kita kekal harmoni. Okey. So saya rasa cukup setakat ini dulu untuk unit yang pertama ataupun bab 1 ini. Dan sekiranya ada soalan, boleh dikemukakan dalam WhatsApp ataupun boleh dikemukakan ketika kelas online. Dan insyaAllah saya akan cuba bagi penerangan yang lebih jelas berdasarkan soalan yang para pelajar berikan kepada saya. Okey, so cukup setakat ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.